Kuih muih tradisional merupakan sebahagian daripada warisan budaya yang diwarisi turun-temurun. Di Malaysia, kuih bukan sekadar hidangan ringan. Ia melambangkan tradisi, nilai komuniti dan identiti masyarakat tempatan. Di Kelantan, warisan ini masih dapat ditemui melalui pembuat kuih yang berpengalaman, walaupun berdepan cabaran pemodenan. Dokumentari ini bertujuan memperkenalkan kuih muih tradisional Kelantan kepada generasi muda. Kami menelusuri proses pembuatan, mendengar pengalaman pembuat kuih dan memahami cabaran untuk memastikan warisan ini terus relevan dan dihargai. Kuih tradisional Melayu mencerminkan kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia terbentuk melalui pengaruh pelbagai etnik. Kuih Melayu mempunyai nilai budaya yang tinggi kerana ia melambangkan tradisi, warisan dan identiti komuniti. Kelantan, negeri di Pulau Timur semenanjung Malaysia, terkenal dengan budaya dan gaya hidupnya yang unik. Kehidupan berteraskan pertanian dan perkampungan membentuk jenis makanan dan kaedah penyediaan kuih muih tradisional. Oleh itu, kuih Kelantan mempunyai rasa dan teknik tersendiri, berbeza dengan negeri-negeri lain. Kuruk makanan kuih tradisional yang terkenal di Kelantan. Terdapat beberapa jenis akuk termasuk akuk bujur, akuk acuan bahulu dan akuk bunga atau akuk kemboja. Rasa kuih akuk sangat bergantung kepada cara adunan dan teknik pembakaran. Proses pembuatan kuih akuk melibatkan teknik tradisional yang diwarisi secara turun-temurun. Memukul telur secara manual adalah penting untuk mengekalkan tekstur dan rasa asli. Satu tenaga dilakukan bersama gabungan dua negara jurusan Mekanikal di Tochoku University, Jepun. Itu Encik Muhammad Syamil bin Muhammad Syukri untuk mengetahui tentang pengalaman perniagaan beliau dalam bidang perniagaan makanan tradisional iaitu kedai akuk ini sudah beroperasi sejak tahun 2021 pada bulan Ramadan dan berkembang di negeri Kelantan dari semasa ke semasa sehingga mempunyai 13 cawangan. Hanya bersih hanya di dalam perut. Keistimewaan akuk pelem berbandingan lain ialah Encik Syamli menggunakan resepi dan alunan sendiri yang mengutamakan rasa manis, lemak manis dan perlahan serta kaedah pembakaran baru dalam industri akuk. Okey, satu unit lo adalah story. Lain tahu story dan story itu. Apa beza sebuah branding yang famous dengan jual-jual yang tak sama. Tapi jenis semua ni tak seru. Sebab apa? Sebab apa branding ni tahu, ni tak tahu. Behind the branding ada story. So, siapa ada story, dia ada branding. Siapa brand story dia unik, ada orang lain, dia boleh jadi USP, unique selling point, terhadap branding. So, tu beza lo dengan orang lain. Mostly, kalau lo yang pergi market dulu, lo adalah orang paling unik sebab lo guna market maker. Orang lain tak boleh buat aktiviti supaya lo buat sebab apa sebab lo guna tak saya tadi, lo guna elektrik maker tadi. Tapi, dari segi lemuk malam tu, kita kekal tak? Dua punya dua lah. Satu, branding story. Yang kedua, mau tak kita menggunakan market maker tadi tak? Basic dia, kita yang ingredient yang tak ada apa? Telur, sate, tepung, air, dan mixer. Ni. Jadi basically campur semua benda ni dalam mixer, kita dapat adonan dia. Adonan akak tu lah kita makan untuk jadi akak lah. Jadi kalau cabaran dia adalah ketahanan kuih akak tu. Siapa ni dia tak boleh nak jual kuih akak ni over 24 hours. Awak dah balik KL ni tapi tak kena jaga betul-betul duduk tak aircon, tak boleh kena panas. Jadi japa cabaran dia adalah untuk biar akak ni tahan lama. Paling tu. Sebab kadang-kadang kita terlalu panas. 2 hari ni tu kita terpaksa orang kata tengok balik. Kadang-kadang berair kan. Jadi tu cabaran dia. Lo dah buka kedai sampai RM2. Kedai awak ni lagi tu. Itu adalah kedai yang kedua. Kedai yang ketiga di Kedai Lalak. Jadi lo dah buka tahun pertama 2020 sini.
2021 situ, 2022 di Kedai Lalak. 2023 dia tutup Kedai Lalak, dia tutup situ. Sebab operation dia tinggi-tinggi, kita burn out, dia fokus kepada orang depan. Jadi kita buat center sini, semua orang depan ambil atas sini. Untuk kurangkan kos operasi. Ini dia tahu yang market. So tak mungkin memang untuk mengangkat manfaat duit. Dan kalau aku nak tengok kita punya packaging, kita angkat sampai kita packaging macam McD punya. Simbolik orang mesti kata, biasanya ikan batik, kat plekat. Ini ya. Kita juga amagi rasmi, PIBG apa. Dia kepakat lalu, dia begini. Sebab apa dia proud. Ini aku pakai dia suka. Okay, cabaran lu rasa yang paling besar setakat ni kita pernah mutus stok lah. Tak mau telur. Telur sangat jangan susah sampai tambah mesin toso. Yang kedua kita mutus juga stok sate. Itu harga fluctuate. Maksudnya harga mahal. Maksudnya harga kita jual mahal ya. Tak jual mahal tu kita nak mahal. Jadi itu adalah cabaran utama bagi industri player-player yang main dengan brand. Jadi itu cabaran yang pertama. Tapi kalau awak tanya saya, cabaran paling awal dulu, awak bayar ke awak mengajar overseas. Awak buat engineering. Dulu ambil design engineering. Degree design engineering, Jepun. Mengajar overseas. Jadi cabaran utama yang saya adalah pandangan masyarakat terhadap kita agak skeptikal. Berapa mengajar overseas, balik 20. So, itu antara cabaran utama. Jangan kita terpilih, tapi dia tak nampak direction ni. Apa dia direction ni? Kita nego tak suka orang lain. Kita nego cara kita, cara kita MC lah. Kita punya konsep, kita punya benda-benda ni. Yang sekali, mari kita sehari, marilah saya tahu. Macam mana dia, baru dia tanya. So, sama sekali, kena study. Sebab kehidupan lo ni dengan dulu dia tu berbeza terhadap kehidupan tradisi. Nah, yang pertama sekali bila awak dah study, awak kena mahir terhadap kehidupan awak nak pilih. Macam-macam kehidupan lah kata ni. Jadi awak pilih awak mahir semua sendiri. Dari segi luar, dari segi rasa, dari segi tekstur. Lain tu dari segi ilmu bisnes lah. Finance pun jaga lah, marketing lah. Untuk mengekalkan relevansi kuih tradisional boleh disesuaikan tanpa kehilangan keaslian. Antara pendekatan ialah mengurangkan gula, sahiran yang lebih kecil dan memperkenalkan pedisa baharu. Media sosial dan pemasaran digital juga membantu menarik minat generasi muda. Kuih muih tradisional Kelantan bukan sekadar makanan, tetapi lambang identitas nilai masyarakat. Pemeliharaan warisan ini memerlukan kesedaran, dokumentasi dan usaha berterusan. Dengan itu, kuih muih tradisional dapat diwarisi generasi akan datang. Sebagai akhir kata, warisan makanan perlu dikenali agar terus dihargai. Sekian, terima kasih.